Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Wira bersama saya, Indra. Auda, Wira bersiaran lagi dengan bahan yang tidak kurang menariknya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kami tampilkan personaliti yang bergiat aktif dalam bidang sukan yang mereka minati. Personaliti pertama dalam Wira minggu ini, kami tampilkan sukan Taekwondo. Sukan yang berasal dari negara Korea. Seni bela diri ini mula diperkenalkan di negara Korea bermula pada abad ke-20. Kewujudan awal Taekwondo adalah sebagai pertahanan dan perlindungan orang-orang Korea daripada pihak musuh. Tahun demi tahun, Taekwondo mengalami transformasi dan akhirnya ia terus dipraktikkan sehingga ia terkenal di mata dunia. Seni mempertahankan diri ini mula dimartabatkan menjadi sukan antarabangsa pada tahun 2000. Iaitu berkesinambungan daripada pertunjukan yang diadakan bersempena dengan musim sukan di Seoul. Berusia 21 tahun, Muhammad Amirul Solihin bin Muhammad Qasim mula berjinak-jinak mempelajari sukan Taekwondo ketika usia beliau 13 tahun lagi. Tahun 2013 merupakan tahun yang manis dan tidak dapat dilupakan bagi Muhammad Amirul. Ini kerana di tahun inilah melayakkan beliau diserapkan sebagai atlet negara. Meskipun masih tidak yakin dengan kemampuan beliau, namun semangat yang tidak kenal erti putus asa menjadikan beliau nekat untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi Taekwondo pasal mulanya 2010. Taekwondo di sekolah memang ada di sekolah tu, tapi student boleh pilih. Aida boleh ikut ataupun dan ia terbuka untuk semua, tapi aku sama kawanku, kami 3 orang benarnya ada mau belajar martial art ni. Tapi tidak tahu lah ini martial art, tapi yang bagusnya di sekolah tu ada membuat Taekwondo. So kami 3 orang register ada cikgu untuk join Taekwondo itulah. Ada kejuaraan pada tahun 2012, bulan 12, KB, semua bandarnya ikut berlawan tema tu. Ada turnamen lah di bandar. KB tema tu juara, ramai juara, lebih jauh lah tema tu dalam beberapa medal. And then pada awal tahun 2013, coach nasional dari bandar turun KB untuk melihat macam mana kami punya level. Lepas itu ada setahun lagi, 2015, ada dibuka nama programnya dari JBS, iaitu Akademi Sukan. Di sana semua atlet-atlet yang nasional semua dimasukkan ke sana. Start itulah benar-benar jadi nasional. Memang perasaan happy sama-sama dengan kawan-kawan kami dulu. Sebenarnya perasaan kami untuk menjadi national team ni dulu melihat senior-senior dorang punya macam mana dorang berlawan atau macam mana dorang berlatih. Memang untuk mendapatkanlah macam ada cabaran juga training sama national team dulu sebelum menjadi national team. And then sudah mencapai, memang happy lah kami semua. Sebagai seorang atlet yang mewakili negara, atau lebih tepat sebagai duta sukan, Amirul sentiasa memastikan stamina dan prestasi beliau berada di tahap optimal. Di bawah pengawasan dan jurulatih Nurul Hana Kim Yong Hee, Amirul menjalani sesi latihan pada setiap petang dan malam. Latihan yang diadakan 6 hari dalam seminggu ini digunakan sebaiknya oleh Amirul. Dari cara gerakan, teknik, pukulan, tendangan dan target telah membentuk Amirul menjadi seorang atlet Taekwondo yang berkemahiran. Amirul is now training under me already 7 years already. I took him to many competitions, and he is the captain in national team. And he has very good leadership and discipline and attitude. And he joined the World Championship, first time joined the World Championship in Brunei players. He did very well the fight, even he against with the Olympic silver medalist. He was very confident and aggressive.
And until now, he went to the many open championship. He got the many gold medal also. And for future, he can go more far for future. And I hope he get the more big medal in big competition. And also, he really caring of the juniors, even the small children and the junior and senior, all each other, they very respect, and he carry all everyone to follow him also the respect and the discipline also. Auda, pencapaian Awang Amirul dalam sukan taekwondo ini sememangnya amat kita banggakan. Siapa sangka sukan yang berasal dari Korea ini dapat dijiwai oleh Amirul dengan begitu baik sekali sehingga beliau berjaya membawa pulang medal untuk dirinya dan juga negara. Muhammad Amirul memang memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk sukan ini. Walaupun jadual latihan beliau begitu padat, namun dia menganggapnya sebagai satu cabaran. Okay, selain daripada berlatih taekwondo, aku juga menjadi seorang jurulatih part-time di Hybrid Martial Art. Okay, Hybrid Martial Art ini benarnya open taekwondo to mostly to all kids lah. Dari umur so far umur 4 tahun ke 15 tahun. Selain itu, yang aktiviti yang aku buat setiap pagi memang buat makanan lah, makanan Korea business sama coachku. Aku mula business ini start tahun lepas sudah, baru tahun lepas, tahun 2017. Sarananku untuk pelapis-pelapis muda, macam biasa, memang semua orang, aku pun pernah juga dari bawah, untuk memang susah untuk mencapai ke atas. Jangan mengalah, jangan give up, sama respect each other, disiplin mesti kuat supaya teamwork sama-sama di atas, bukan seorang saja. Sama jangan lupa berdoa, jangan lupa ibu bapa, jangan lupa apa yang coach cakap, sama latihannya mesti jujur. Menjalani sesi latihan hampir setiap hari tidak menghalang beliau untuk berkongsi ilmu seni bela diri ini dengan bakat-bakat baru. Ini kerana Muhammad Amirul juga adalah tenaga pengajar sambilan dan telah banyak memberikan bimbingan kepada pelapis-pelapis baru. Anak kepada pasangan Haji Muhammad Kasim dan Dayang Hajah Hamidah ini telah berjaya membuktikan kepada kedua orang tuanya dengan pencapaian-pencapaian yang telah diraih. Pelajar lepasan sekolah menengah Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar ini memberikan komitmen yang penuh terhadap sukan taekwondo ini. Tidak heranlah berkat komitmen yang diberikan beliau juga telah berhasil meraih beberapa kemenangan dalam maupun luar negeri. Atlet yang pernah dinobatkan sebagai Best Player Trophy dalam sukan taekwondo pada tahun 2017 yang diadakan di Pulau Pinang ini tidak pernah patah semangat meskipun berhadapan dengan pihak lawan yang memang sudah terkenal. Malahan, Amirul melihatnya sebagai satu cabaran dan memberikan beliau lebih motivasi untuk meningkatkan prestasi beliau sendiri. Satu kenangan yang saya tidak dapat lupakan, masa setiap turnamen memang time berjarah, sebulan sebelum turnamen paling penting. Kami semua sama-sama up. Masa itu memang jarah, tapi semua happy. And then, kedua, kenangan tidak dapat lupakan untukku masa tahun lepas di kejuaraan dunia World Championship bertempat di Korea, Muju. Di sana, semua fighter-fighter di dunia ini semua berkumpul di sana untuk berlawan ikut kategori masing-masing, dan aku juga berlawan sama orang ranking nombor 5 dunia time itu. And then eventnya memang lawa lah, memang dapat dilupakan.
harapannya lah kalau dapat dimajukannya lagi macam itu. Tapi bantuan daripada beliau dan sukan itu adalah karena kami macam tidak lagi bekerja ni mas. Kadang ia perlukan juga macam kawangan itu kan, macam ya berlatih doang atau intensif lah training itu ke bandar. Dari sini ke bandar kadang-kadang ya tah macam paksa tah memakai kereta sendiri itu juga. Malam lagi tu balik. Dulu alhamdulillah mula-mula tu ada tempat tinggal di sana tu. Dia ni khawatir juga kadang malam tu balik sampai pukul 12 sampai ke rumah apa tu. Jadi itu dah tapi tidak pulang saya melarang dia kalau dapat ia maju terus lebih baik untuk negara lah, untuk dirinya sendiri juga. Harapanku satu saja. Aku mau mendapatkan sebanyak mungkin pingat di setiap kejohanan yang aku ikuti. InsyaAllah. Untuk berjaya harus ada usaha. Kejayaan tidak akan datang tanpa adanya hasil kerja yang bagus. Kejayaan Muhammad Amirul membuktikan bahawa kita juga mampu bersaing dengan negara-negara luar. Apa yang penting adalah komitmen yang tinggi dan juga belajar menimba pengalaman daripada mereka yang lebih berpengalaman. Atlet berikutnya, lawn bowling. Auda, lawn bowling atau lebih dikenali sebagai bowling padang adalah salah satu sukan yang cukup popular. Permainan yang dimainkan di padang atau tanah rata ini telah wujud sejak abad ke-13 yang lalu. Permainan ini biasanya dimainkan di luar atau outdoor. Tetapi ada juga yang mempraktikkan permainan ini di dalam atau indoor. Menyandang gelaran atlet bowling padang tidak sedikit pun membebankan beliau untuk melaksanakan rutin harian yang lain. Seperti mana suri rumah yang lain, Hajah Amalia turut tidak terkecuali dalam menjalankan dan menguruskan rutin aktiviti hariannya. Mendekati atlet Hajah Amalia binti Haji Matali, siapa yang telah banyak menguasai permainan bowling padang di negara kita tidak lokek berkongsi pencapaian beliau dalam sukan ini. Pesara dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di bawah Angkatan Tentera Udara di Raja Brunei ini mula bergiat aktif dalam sukan ini pada tahun 1998. Masa 1998, masa tu ada Sukan Commonwealth di Kuala Lumpur. Dan masa tu ada pasukan negara menghantar bowling lelaki sahaja. Masa tu macam masih tanya-tanya masa tu apa gamenya ni, macam orang melihat bola, lepas tu ke ujung lagi, macam it was like 3 jam lah masa tu live tu. And masih bertanya-tanya di Brunei, semua dah tahu. So 1999 negara akan menjadi tuan rumah SEA Games di Brunei. Masa tu Jabatan Belia dan Sukan mengoffer untuk menjadi atlet perempuan untuk pasukan bowling padang negara. Tapi masa tu baru langsung dah tahu apa-apa lah. Dan aku pun membawa my cousin ke sana melihat apa sebenarnya bowling padangan ni. Dan di sanalah tumbuh minat. Atlet berusia 41 tahun ini tidak membataskan usia sebagai penghalang. Sebaliknya, beliau berjaya mengharumkan nama negara dengan pencapaian yang telah diraih. Minat beliau timbul apabila beliau berkesempatan menonton di kaca TV perlawanan bowling padang. Ditambah lagi pada ketika itu, negara kita sedang mencari individu yang boleh diketengahkan dalam sukan ini.
Didorong atas minat yang mendalam, kini Hajah Amalia berjaya membuktikan bahawa kemampuan, komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan berjaya mencipta namanya sekaligus mengharumkan nama negara. Dengan adanya full support ataupun sokongan yang tidak pandai berhenti daripada suami, even anak-anak juga pun faham benar, dorang tahu my impian, my dreams to capture the world itu. So orang selalu Umi mesti menang ni, Umi mesti ni, Umi mesti itu, macam tu. Mengurus 5 orang anak dan pada masa yang sama menanai tanggungjawab sebagai atlet negara tidak menjadi masalah bagi beliau. Setelah selesai menguruskan keperluan anak-anak, beliau akan bergegas untuk menjalani latihan. Jarak rumah yang begitu jauh dari tempat latihan cukup menguji Hajah Amalia. Perjalanan dari Kuala Belait ke Bandar Seri Begawan sudah tidak asing bagi beliau. Payah memang payah, tapi memikirkan tanggungjawab sama tanggungjawab untuk negara, tanggungjawab sebagai ibu, sama bagiku untuk meraih impian, cita-cita, pengorbanan itu paling penting lah, penting. Itulah. Bukan senang. Melangkah keluar dari rumah, even untuk training pun bukan senang. Setiap hari keluar rumah kan ke bandar, because I'm staying in Belait kan. Setiap hari itu pun macam digagahi juga. Macam, okay, aku buat kerana Allah, aku buat untuk negara. Itulah untuk family, mengangkat orang mengangkat darjat, because I'm not coming from rich and famous family. So macam what I'm doing, apa yang aku buat, satu-satunya is because kan berjuang untuk negara tu. Itulah yang selalu ku tanamkan dalam diriku, apa yang ku buat ini untuk negara. Berjuang untuk negara, berjuang untuk keluarga tu saja. Beliau amat beruntung kerana suami beliau, Awang Irwan Rino bin Nordin, banyak meringankan beban tugas beliau sebagai seorang ibu. Latihan yang dijalankan memerlukan Hajah Amalia memberikan komitmen yang cukup tinggi dan terpaksa meninggalkan tugasnya sebagai isteri dan ibu buat sementara waktu. Saya pernah berharaplah dalam atletnya, selaginya bergelar atlet negara ataupun pihak-pihak tertentu masih memerlukan, saya pernah berharap beliau untuk meneruskan kegiatan bowlingnya ni. Namun nyurang selagi kita ni cakap dikurniakan kesihatan, selagi beliau mampu dan juga ada sokongan daripada pihak-pihak tertentu, memanglah saya penuh berharap supaya ia lebih lagi mantapnya kata ni, mantap yang macam mana untuknya kata ni meneliti dan menilai sebagai atlet ataupun orang pemboling negara, harus ia berfikir ke hadapan apa yang akan terjadi masa akan datang. Kesibukan seorang ibu tidak terhenti di siang hari. Sebagai seorang ibu yang ingin melihat anak-anak berjaya duniawi dan ukhrawi, anak-anak turut dititik beratkan ilmu akhirat. Setiap malam, Hajah Amalia akan meluangkan masa untuk mengajar anak-anak beliau membaca Al-Quran. Ini juga secara tidak langsung sebagai cara beliau untuk mendekati anak-anak sambil bertanya aktiviti-aktiviti yang telah anak-anaknya lakukan di siang hari semasa di sekolah. Kenangan yang dapat dilupakan masa tahun 2016 berada di final di World Single Champion of Champion di Gold Coast. Masa tu memang target sebenarnya ke quarter final saja tu. Tapi tidak tahulah rezeki sama mungkin rezeki sama hati tu pun kuat je lah, yakin. And then coach pun bagi tahu lepasan ni jumpa orang ni, okay, fokus satu-satunya, fokus satu-satu. Kalau lepas quarter final, alhamdulillah.
Ajah Amal adalah salah seorang pemain wanita yang mula berkecimpung pada tahun 1999 semasa Brunei menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, perkembangannya sejak 1999 bertambah baik dan bertambah mantap. Apa yang membanggakan Ajah Amal ini adalah seorang pemain yang giat berlatih, penuh dengan komitmen serta sanggup menerima apa jua keputusan yang diberi oleh latihan-latihan yang diberi oleh jurulatih. Jangan mengharapkan daripada agensi-agensi yang di luar ini untuk ketani mengeluarkan bakat ataupun kepandaian ketani. Berjarih tersendiri, berkarih tersendiri, berkorban tah apa saja, itu yang paling penting. And train hard, bekerja keras, sebab semua itu adalah salah satu cara untuk petani berada dan masuk ke dalam the best 10 in the world ataupun the best 5, the best 3. Bukan senang untuk senang. Kejayaan juga tidak akan dapat tercapai dengan sekali usaha dan ianya juga tidak akan dapat datang dengan bergolek. Sebaliknya, kebanyakan kejayaan terhasil daripada kegagalan dan kekecewaan pada permulaannya. Namun, dengan semangat yang kuat, dorongan dan sokongan orang sekeliling, insya-Allah kejayaan pasti akan dapat dicapai. Sehingga berjumpa lagi dalam episod Wira minggu hadapan. Siapakah atlet yang akan diketengahkan dan apakah sukan pilihannya? Sama-sama kita nantikan di episod berikutnya. Teruskan menonton bersama kami. Assalamualaikum.